Transatlantic Slave Trade merupakan antara siri pemerdagangan manusia yang dilakukan oleh bangsa Eropah sehingga kurun ke-19. Seramai 10 hingga 12 juta warga Afrika dibawa sebagai hamba merentasi lautan Atlantik ke Amerika Syarikat dari abad ke-16 hingga ke-19. Pemerdagangan manusia ini adalah bahagian kedua dari Triangular Trade atau pemerdagangan tiga penjuru yang melibatkan pemerdagangan manusia dengan komoditi seperti wine atau arak, senjata, tekstil, gula dan kopi di antara negara Eropah, Afrika dan Amerika. Pada bahagian penjuru yang pertama, hamba dari Afrika ditukar dengan arak, tekstil dan senjata yang dibawa dari Eropah. Di bahagian penjuru yang kedua, hamba dari Afrika dibawa merentasi lautan Atlantik untuk dijual di Amerika. Dan pada bahagian yang ketiga, arak, gula dan kopi dibawa kembali dari Amerika ke Eropah. Manusia-manusia yang dirampas kebebasan mereka ini dijual di negara barat dan dipaksa bekerja sebagai buruh kasar di ladang-ladang tuan-tuan mereka yang baru. Direkodkan pada tahun 1480-an, kapal-kapal Portugis sudah mula membawa hamba dari Afrika untuk bekerja di Cape Verde dan kepulauan-kepulauan Madeira. Selepas tahun 1502, penjajah Spanish membawa hamba dari Afrika ke Caribbean untuk bekerja di ladang tembakau. Namun, peniaga Portugis masih memonopoli pemerdagangan ini selama lebih kurang seabad setengah dan mereka menjalankan operasi di pusat operasi mereka yang terletak di Kongo dan Angola, iaitu sepanjang pantai barat Afrika. Belanda kemudiannya menjadi pedagang utama dalam penjualan hamba di tahun 1600-an dan kemudiannya ia diikuti dengan peniaga dari Great Britain dan France yang menguasai sebahagian besar Transatlantic Slave Trade. Mengikut pengkaji sejarah, pengambilan hamba di abad ke-18 adalah yang terbesar dilakukan dalam sejarah pemerdagangan manusia. Beratus ribu warga Afrika diambil pada skala yang besar dari wilayah Afrika Barat. Hamba-hamba ini diambil dari kawasan antara Senegal dan Sungai Niger. Pengkaji-pengkaji sejarah berbeza pendapat tentang bagaimana bangsa Eropah mengambil hamba dari Afrika. Dipercayai di tahun-tahun yang awal, orang Portugis membeli hamba-hamba yang diambil sebagai tawanan perang ketika peperangan berlaku di antara puak-puak di Afrika. Namun, setelah permintaan terhadap hamba-hamba ini meningkat, orang Portugis mengambil hamba-hamba ini secara paksa. Ini berbeza dengan kebanyakan bangsa Eropah dari negara lain yang juga terlibat dalam aktiviti ini kemudiannya. Kebanyakan dari mereka menunggu di kawasan pantai atau perairan dan membeli tawanan yang dibawa dari daratan. Tawanan perang Afrika yang ditangkap di daratan dipaksa berjalan ke kawasan pantai sejauh lebih kurang 485 km. Tawanan perang ini dirantai di pergelangan kaki secara berdua-duaan dan disusun sebaris sambil leher mereka diikat sesama mereka. Dianggarkan 10 hingga 15% tahanan mati dalam perjalanan ke pantai. Setibanya di kawasan pantai, tawanan perang ini kemudiannya dijual dan dibawa dari Afrika ke Amerika. Perjalanan ini dikenali juga sebagai Middle Passage atau perjalanan pertengahan. Ia dikenali sebagai perjalanan pertengahan kerana ia merupakan pertengahan di antara pemerdagangan tiga penjuru. Hamba-hamba ini dipaksa untuk memasuki ruangan bawah kapal yang sangat padat tanpa sistem sanitasi yang sempurna sebelum kapal berlayar sejauh 8,000 km ke Amerika Syarikat. Kesemua hamba-hamba ini dirantai sesama mereka. Siling di ruangan yang mereka duduki adalah sangat sempit dan mereka tidak boleh berdiri tegak di ruangan yang disediakan. Ruangan yang penuh dengan manusia itu tersangat panas dan kandungan oksigen di ruangan bawah itu amat rendah. Dilaporkan, lilin tidak boleh dinyalakan di bahagian bawah kerana kurangnya oksigen. Kru kapal yang membawa hamba ini membenarkan hamba-hamba yang dibawa untuk naik ke atas dek selama beberapa jam setiap hari.
Pengkaji-pengkaji sejarah menganggarkan sebanyak 15 hingga 25% hamba Afrika yang dibawa ke Amerika mati ketika dalam perjalanan sebelum sampai di Amerika Syarikat. Autobiografi Olaudah Equiano menceritakan dengan terperinci keadaan dan keseksaan yang dilalui hamba-hamba ini merentasi lautan Atlantik. Pemerdagangan manusia ini memberi kesan yang sangat dahsyat kepada Afrika. Disebabkan habuan pihak yang membeli hamba, ia telah mempromosikan ekonomi berasaskan peperangan dan keganasan. Tiada undang-undang yang mampu mengawal masyarakat di sana, melainkan undang-undang rimba, dan masyarakat sanggup berbuat apa sahaja demi kepentingan dan kelangsungan hidup masing-masing. Kekurangan pekerja untuk bekerja di bidang agriculture dan pertanian membantutkan usaha untuk meningkatkan ekonomi di Afrika. Sebahagian besar hamba yang diambil adalah wanita dan lelaki yang masih muda dan kuat. Orang yang sudah tua, yang pada hemat pembeli hamba tidak dapat membangunkan masyarakat di negara mereka, akan ditinggalkan. Pada tahun 1808, Amerika Syarikat telah mengharamkan pemerdagangan manusia. Namun, disebab kurangnya penguatkuasaan, penyelundup dari Caribbean masih membawa masuk hamba secara haram ke Amerika Syarikat. Pada tahun 1861, penguatkuasaan pengharaman dikuatkuasakan oleh pasukan tentera laut Northern Blockade of the South. Mereka memantau lautan Atlantik dan Teluk Meksiko ketika Perang Sivil di Amerika Syarikat. Great Britain mengharamkan pemerdagangan manusia dan perhambaan pada tahun 1833 dengan menggunakan pasukan tentera laut yang mengawal lautan Atlantik. Selain itu, Brazil juga melarang pemerdagangan manusia pada tahun 1850. Namun, penyelundupan masih berlaku sehingga tahun 1888 setelah undang-undang diwartakan.